ekspor ke luar negara. So macam itulah dia punya flow lebih kurang ni. Sebab sebenarnya kalau tuan-tuan nak tahu, Ibu Pejabat dengan Akmal dengan BT memang ada buat kursus barang-barang STA ni. So saya tak tahu ada 2 kali kursus tu, jadi tuan-tuan nanti boleh apply lah untuk tahu secara detail barang-barang tersebut. Kita panggil juga agensi-agensi luar untuk agensi-agensi yang berkaitan ni lah untuk memberi taklimat ataupun sharing knowledge kepada tuan-tuan dan puan-puan. So untuk tahun ini dah selesai dah 2 itu, satu di Labuan, satu di Sabah, Akmal Sabah, satu di Akmal Sarawak, dua-duanya dah kita jalankan. So tahun depan tuan-tuan boleh apply lah. So jadi nanti tuan-tuan akan tahu lebih detail lah apa kategori-kategori barang. So untuk tujuan saya hari ini, saya just bagi macam teaser lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian apakah peranan custom di bawah STA? Kalau di bawah section 2 atau custom atau STA itu adalah kita termasuk di bawah kategori yang authorized officer tu. Okay, kalau tuan-tuan tengok yang kita balik kepada skrin yang ini, kalau tuan-tuan tengok yang ini adalah agensi-agensi yang terlibat. Okey. Kemudian slide yang ni dia bagi tahu kita ni sebenarnya letak kat bawah mana kita custom ni. Letak kat ni di bawah section 2. Okey. Authorized officer include an officer of custom. So kita ni adalah officer STA dalam Akta STA 2010. Dan di bawah section 28 Akta ni juga dia beritahu kita ni bertanggungjawablah ke atas dari segi kepada Suruhanjaya berkenaan dengan Akta STA. Next. Kemudian ini peranan RMCD under STA 2010. Okey. Peranan kita adalah untuk menyokong sepenuhnya penguatkuasaan ATA ini di negara kita. Kita adalah member dalam Strategic Trade Action Committee. So yang ini Ibu Pejabat wakilnya adalah pegawai daripada bahagian perkastaman, ada 2 orang, kemudian ada pegawai daripada bahagian penguatkuasaan dalam tu. Kemudian kita setiap tahun dalam 2 ke 3 kali kita akan bermesyuarat lah untuk kita melihat ada apa-apa isu-isu baru. Kemudian peranan kita kat sini juga adalah kita akan ada intelligence sharing dengan Royal Malaysia Police ataupun dengan agensi-agensi lain dalam kita menguatkuasakan STA ni. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kebanyakan yang pengalaman saya lah yang kita tengok, kalau kita tengok dari segi dokumen, dari segi manifest apa semua, kita nampak printing nampak macam cantik je, tak ada apa-apa pun. Okay? Walaupun kita ada database lah, kita buat targeting apa semua, kita nampak dia macam okey saja. Tapi kebanyakan kejayaan kita dalam STA ini juga adalah banyak sebenarnya kita memerlukan maklumat-maklumat intelijen yang itu biasanya lebih tepat. Kadang-kadang bila kita nak tahan sesuatu barang untuk kita ekspor keluar, dia akan ada risiko besar. Katakanlah kalau melalui pengamatan you, analisa you dan melalui sistem, bila you tahan kontainer tu ataupun shipment tu, dia dah nak export dah, tiba-tiba barang tu tak ada kes. So bila barang tu tak ada kes, dia dah miss dia punya kapal apa semua. So itu kita kena bertanggungjawab sepenuhnya. That's why bila kita nak buat tu, kita perlu ada maklumat yang betul-betul solid. Sebab nanti siapa yang nak bear cost apa semua tersebut. Okay. Tetapi kalau kita ada satu kerjasama yang baik dari segi intelijennya, so kita akan dapat kes yang solid, yang tepat. So saya ada bila kita pergi konferensi macam ni, kita ada juga ada sharing knowledge dengan custom-custom kat luar negara. Dia kata
sebenarnya dokumen yang kita minta tu semuanya adalah boleh dibuat. Tapi kalau kita ada maklumat intelijen tu, yang itu adalah lebih membantu kita lah. Walau bagaimanapun, untuk kerja kita ni kita kena buat semua benda tu lah. Jadi sebab kombinasi antara maklumat-maklumat dari segi papers dengan maklumat intelijen tu akan menjayakan kita punya uh, kerja kita atau misi kita untuk menghalang barang-barang STA ni dari keluar daripada negara kita. Kemudian peranan kita dekat STA ni, custom adalah kita mengadakan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan lah, yang saya tunjukkan sebelum ni. Contohnya tuan-tuan, apabila satu permit STA itu dikeluarkan, syarikat akan boleh ekspor, kemudian maklumat berkenaan dia punya permit tu nanti akan ada dekat dalam declaration K2 tersebut. So setiap tahun dari masa ke semasa, setahun dalam 3-4 kali saya tengok agensi yang keluarkan permit tu dia akan buat audit semula. Bila dia buat audit tu dia akan jemput custom lah sekali untuk buat audit tu. So untuk tahun ni saya tengok dah ada 2 kali dah kita buat audit tu, jadi kita terlibat sekali. So jadi itulah peranan kita dalam STA ni lah. So memang kita bekerja rapat lah dengan agensi-agensi yang terlibat, especially polis, MCMC, meeting dengan strike dan sebagainya lah. Saya banyak minum ya tuan, dekat kering kan, lepas batuk. So okay, next. Saya rasa kita dah dekat ujung-ujung dah ni. Okay. Ini adalah kita punya ATA. Okay. So, ATA yang berkaitan dengan STA. Okay. Ini adalah ATA yang berkaitan dengan Zoom bebas. Okay. Tadi saya cerita pasal STA. Sekarang ni kita cerita pasal Zoom bebas. So, apa yang saya beritahu pada awal-awal tadi, WCO dan negara-negara barat ni, dia kata kita ada STA, kita ada Zoom bebas. So bila kita ada Zoom bebas, dia kata adakah kita memang bebas kat situ untuk barang-barang kita. So kita kata tidaklah, sebab kita ada satu ATA custom yang juga menyentuh Zoom bebas dan juga ATA Zoom bebas dan peraturan-peraturan pada tahun 1950 yang mengawal keluar masuk barang-barang ke dalam Zoom bebas tersebut. So tujuan bengkel tersebut, macam saya beritahu lebih awal tadi, masa mula-mula tadi, sebab saya waktu ada bertanya jugalah dengan orang WCO sana, sebab bila kita sebut WCO ni tuan-tuan, yang datang tu dari pelbagai negara tau, ada daripada negara Europe lah, daripada ada negara-negara macam Spanyol, daripada negara-negara yang belah-belah nak sepada Rusia tu. So kita kata pada dia, saya nak tanya dekat dia, Zoom bebas ni macam dekat tempat you all jugalah. Tapi dia kata sebenarnya dekat Zoom bebas, dia kata tak ada banyak dekat tempat dia orang, tak ada pun. Yang ada dekat negara kita. So yang ada dekat negara Asia ni, especially kawasan Asia Tenggara. So sebenarnya bengkel tu ataupun conference yang dibuat tu sebenarnya dia nak tengok macam mana negara kita ni kawal pergerakan barang dekat free trade zone tu. Sebab pada pandangan dia, masa dia tengok saja tu, dia kata macam tak ada kawalan. So tu dipanggil kita semua negara ASEAN, kemudian kita explain lah pada dia. Jadi itu sebenarnya main objektif yang saya nampak lah daripada sepanjang 4 hari saya dalam bengkel tersebut. Okay. So saya pun ada kata, ni samalah dekat negara you all pun ada juga. Dia kata tak. Yang banyaknya majoriti Zoom bebas ni ada dekat negara-negara macam Asia ni lah. Especially ASEAN. So that's why dia buat bengkel tersebut. So jadi kita perlukan kepada diorang yang kita ada ATA custom dan ATA Zoom bebas yang boleh kontrol.
Puan Syedah ada nak sambung? Tak ada. Okey, kemudian ini di bawah section 2 Atau Custom Free Trade Zone ni kita define sebagai outside principal custom area Puan Okey. Kemudian kita bagi tahu kat mereka yang kita punya aim adalah untuk provide untuk facilitate industri, kemudian pergerakan barang dan manufacturing dekat situ. Kemudian atas section 2 satu free atas Zumibah juga kita kata any part of Malaysia declare under the provision of subsection 3.1 of the Free Zone Act 1994 to be a free trade zone or free industrial zone. Puan, saya dah boleh tolong share sikit yang ini. Okay. So yang ini adalah kedua-dua petikan yang saya ambil ini adalah bercerita tentang free trade zone sebagai kawasan yang bebas cukai dan untuk juga sebagai untuk nak memakin perkembangan industri dalam negara tersebutlah tujuan pewujudan tersebut. So ini adalah konsep free zone. So konsep free zone, so, tuan-tuan tengoklah situ ada flow in dan flow out barang tersebut. Sebenarnya ada custom control kat situ. Okey. Di luar tu yang color apa kita panggil tu color purple itu kawasan principal custom area lah. So custom ada dekat gate tersebut. Okay. Seolah-olah bila kita tengok kat sini kita kata custom dekat gate je lah. Yang kat dalam tu custom tak tahu. So tapi sebenarnya tidak. Kalau ada apa-apa kita barang yang ada diperlukan apa Puan permit ke apa untuk masuk ke sini kita akan tengoklah. Kemudian kalau kita dapat maklumat tentang barang-barang itu sebab dalam barang-barang yang salah dari segi undang-undangnya seperti dadah ke, barang-barang STA ke, custom ada kuasa untuk masuk ke dalam kuasa menggeledah, menahan dan sebagainya dekat dalam zon bebas tersebut. Puan, dalam atas zon bebas ni, section 40 ke atas tu adalah berkenaan dengan penguasaan kita kan? Kuasa kita Okay. Okay. Yang ini aktiviti yang kita benarkan kalau dalam zon bebas. Yang ini tuan-tuan biasa tahulah. Yang ini barang-barang yang exempt daripada duty. Kita exemptkan barang-barang ni daripada duty. Kita freekan dia daripada duty. Tapi dari segi keselamatannya kita tak freekan. Contohnya barang-barang yang kita freekan daripada duty ni adalah good yang kita import from daripada luar masuk ke zon bebas. Puan Kemudian good yang kita remove daripada zon bebas untuk tujuan ekspor. Kemudian good yang kita use direct untuk tujuan manufacture kat dalam tu. Kemudian good that area in free zone and supply to other companies and di dalam barang-barang yang kita supply untuk syarikat-syarikat ataupun company kat dalam free zone. Itu adalah kategori 4 barang yang kita bagi duty free. Duty free ya tuan-tuan, tapi bukanlah bermaksud kita tak ada kawalan kat atas barang-barang tu dari segi keselamatan. Ini adalah cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam kita menguasakan barang-barang STA lah. Kemudian yang pertama saya rasa sekarang untuk yang pertama tu saya fikir kita dah lebih ke arah untuk menguasakan walaupun kita tulis kat situ kita prioritize kita adalah revenue, tetapi sekarang dari masa ke semasa kita juga berperanan dari segi keselamatan dalam negara tersebut. Kemudian untuk barang-barang STA ni kita ada kelemahan sikit lah dari segi kita punya pengetahuan ke atas barang-barang STA tersebut. Kemudian kita untuk custom sendiri untuk barang-barang STA ni kita tak ada kepakaran untuk nak menentukan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang betul-betul digunakan untuk tujuan weapon mass destruction ataupun chemical weapon. Sebabnya kita custom memang tak ada expert dalam bahagian tersebut. So apabila kita dapat barang-barang tersebut kita terpaksa
rujuk kepada agensi-agensi yang lain seperti Pharmacis ke Strike ke untuk menentusakan barangan tersebut. Satu lagi yang kita boleh tengok ialah untuk pelaksanaan STA ni tuan-tuan dan perempuan, dia adalah self declaration. Kalau pengeksport tu dia willingly ataupun setulus hati beritahu okey barang saya adalah barang STA, saya ambil permit. Okay, barang tu kena ada permit dan kita akan tengoklah dia akan tandakan S dekat dalam dia punya declaration kasta export tu. So kita tahulah, tapi kalau dia tak declare kita pun tak tahu barang tu apa. Sebab apa kita tak boleh nak tahu? Sebab kategori di bawah barang STA, saya ingat Puan Azira ada explain kat tuan-tuan semalam, dia ada kod dia sendiri. Kita pakai guna HS code. So yang itu dia macam tak jive. Okay? Okay. Kalaulah kita untuk barang-barang yang contohnya skru, bolt and nut lah. Okay. Dia di bawah kod tarif yang sama tu. Tapi di bawah STA, dia di bawah kategori barang yang lain. Dia ada spesifik nama barang tersebut. Jadi dia tak sama dengan kita. Jadi itu adalah kelemahan-kelemahan yang kita tak boleh, susah kita nak overcome benda tersebut. That's why lah saya katakan tadi maklumat-maklumat yang intelijen tu adalah sangat penting untuk kita penuhnya STA ni. Kemudian way forward kita akan increasekan kepakaran lah pegawai kita dalam ilmu berkaitan dengan STA. So ini dekat sana tu lah, begitu saya share sikit lah apa yang ada ni untuk tuan-tuan feel lah. So yang ini tu tuan-tuan carilah saya yang mana satu tu. So Puan Syahidah yang mana satu. Ini delegasi daripada luar lah. So ini semualah dalam 4 hari saya kat sana. So inilah kita punya kita punya classmate tu, members lah kat dalam tu. So dengan berakhirnya slide ni, maka berakhirlah saya punya presentation untuk so tuan-tuan ada apa-apa nak tanya ke, ada ke, tak ada ke? Saya serahkan semula kepada Tuan Iqbal lah untuk ni. Sekejap saja ya, 1 jam je. Terus. Okey, terima kasih Tuan atas syarahan ataupun perkongsian daripada Tuan. Jadi kita sebenarnya ada banyak lagi masa, jadi saya minta kepada semua yang mengikuti webinar kita untuk mengisi kehadiran terlebih dahulu. Yang mana baru join ni, kita mohon semua untuk isi kehadiran, dan sekiranya ada soalan-soalan, mungkin ada soalan-soalan daripada peserta, boleh diajukan ke dalam Q&A. Jadi kita pernah ada soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk diajukan kepada tuan penceramah kita. Kita masih menanti mana-mana soalan. Dan sukacita untuk dimaklumkan juga, di hujung nanti kita ada penilaian khusus untuk webinar ni. Mohon semua peserta untuk mengisi sebelum orang kata meninggalkan webinar kita. Okey, pihak Rustia dah masukkan ke dalam link ataupun penilaian di dalam Q&A. Jadi mohon semua peserta untuk isi penilaian reaksi di pautan yang telah dimaknai. Jadi kita nak terus tutup.
Nampaknya Tuan Iqbal tak ada apa-apa soalan ni. Tu saya pun menanti juga soalan ni. Kalau tak ada, okey dah kot. Okay, macam ni, kita bagi lagi masa untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti webinar kita untuk isi borang penilaian. Okey. Dan seterusnya kalau tak ada apa-apa, nanti kita akan terus tutup kita punya webinar kita pada pagi ini. Okey, kita tunggu dulu. Boleh lepaskan saya kot. Okey tuan, kita baru dapat satu soalan. Okey. Daripada tak tahu siapa yang bagi ni. Okey, mungkin boleh beri pendedahan apa permasalahan yang dihadapi oleh pegawai di lapangan dan apa inisiatif kita dalam menangani masalah tersebut dari berulang. Mungkin tuan boleh huraikan. Okey tuan-tuan, macam saya explain dekat ujung-ujung tadi tu, yang pertama kita peringkat pegawai penaksir ni kita tidak mendapat pendedahan sepenuhnya apakah itu barang-barang STA tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, macam saya katakan tadi, STA ni dia punya kategori barang dia tu dia tak sama dengan di bawah HS code kita. Kalau HS code kita, katalah HS code kita tu adalah, saya ambil contoh yang mudah lah. HS code kita tu adalah skru lah contohnya. Ataupun chip lah. Ataupun IC contohnya yang untuk barang-barang elektronik tu kan. So kita tu di bawah satu kod tarikh tu. Tapi kalau di bawah STA, kategori barang itu, dia ada kod tarikh dia sendiri. SSCN ke nombor itu. So barang itu barang yang sama, skru yang sama, kemudian dia punya HS code dia yang sama, tetapi kalau barang dia punya skru dia tu, ball and nut dia tu, untuk kategori yang lain, ataupun untuk kategori industri petroleum ke apa ke, dia dah jatuh di bawah STA. Tapi dekat kita di bawah kod tarikh yang sama. Jadi pegawai kita dia memang susah untuk pegawai kita untuk nak bezakan barang tu. Sebab kalau macam kita sendiri, kalau pegawai yang dekat targeting apa semua tu, yang National Targeting Center, dia nak block ke kontainer tu, dia tak boleh nak block. Kita kalau macam kita boleh block TC ke apa. Tapi tak boleh. Kalau kita block TC tu, akan the whole nanti barang yang nak masuk kat Malaysia, gunakan TC tu, tak boleh masuk kat Malaysia. So jadi benda-benda tu akan menyukarkan pegawai kita. Kita pun tak adalah nak kata pegawai kita salah lah apa-apa. Sebab itu memang kelemahan. Kalau saya pergi dekat meeting dekat mana-mana agensi ke ataupun dekat pengalaman saya ada sedikit pergi kat luar negeri mana, dia kata memang itulah masalahnya. So apa yang banyak negara lain buat, dia akan buat ada satu correlation table. So correlation table tu dia akan correlatekan barang tersebut kepada TC yang paling hampir untuk pegawai tersebut membuat penilaian sendiri. Okey, contohnya dia akan correlatekan sebab nombor kod di bawah STA ni dia ada kod dia sendiri, dia akan beritahu contohnya tuan-tuan kod 123 untuk barang skru tadi, mungkin dekat barang HS kod kita adalah di bawah kategori ni. Jadi dia akan boleh hampir, tapi dia still tidak memberikan panduan ataupun memberikan jawapan yang tepat, tapi dia boleh memberi apa kita orang panggil macam alert lah kepada pegawai tu untuk dia membuat assessment ataupun membuat pertanyaan lanjut ataupun siasatan lanjut ke atas barang tersebut. So kita di peringkat MITI dengan custom dengan agensi yang lain pun tengah memikirkan, sedang berusaha untuk membangunkan correlation table tu supaya dia boleh membantu pegawai kita. Tapi tuan-tuan kena ingatlah, kita punya barang di bawah HS code pun ada berpuluh ribu kan. Di bawah STA punya kategori pun ada berpuluh ribu juga. So memang agak sukar kita nak bangunkan benda tu. So macam di negara-negara lain, macam di Europe, di Amsterdam, dia dah sistemkan benda tu. Tapi saya pun tak ada pergi iaitu tengok macam mana dia buat. So jadi kita just boleh dengar je lah ada negara lain buat, tapi kita mungkin
dari segi dari segi investment kita, keupayaan kita tu belum sampai ke situ lagi. So jadi sekarang apa yang banyak membantu kita adalah maklumat-maklumat daripada intelijen ni lah. Okay. Kemudian berbalik pada soalan tuan tadi, tuan yang bertanya ke puan ke tak tahulah tu, dia kata apa yang usaha kita. Usaha kita sekarang ni kita boleh bagi pendedahan awal je lah. Itu yang kita buat kursus dekat Akmal tu setahun 2 kali. Kita pun kadang-kadang susah jugalah kita nak dapat peserta kan. Aku ingat dia orang Tuan Iqbal. Saya rasa yang susah dapat peserta ni orang pun tak tahu apa maksud STA tu agaknya. Tu kalau dia orang kalau ada satu kaedah yang kita boleh brandingkan STA tu. Boleh kita boleh bawa perkara untuk dibincangkan, mungkin dimodulkan nanti kan. Boleh tu. Boleh jadi sama dengan ibu pejabat lah. Yalah betul-betul. So kadang-kadang lagi 2 minggu kata Akmal akan telefon, tuan ni tak cukup lagi ni, tolong. Jadi kita inilah. Jadi kita dapat kursus. Padahal kita dapat kursus tu kat Sabah Sarawak dah tu. Orang tak datang juga. Mungkin dari segi bajet lah untuk kita negeri nak pergi ke Sabah Sarawak tu susah sikit lah. Bajet. Kita sentiasa mempelawa kepada semua apa kata untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang, katakan sekarang kita tajuk Pekas Taman, jemput warga Pekas Taman untuk join kita punya kursus di Akmal. Untuk menambahkan ilmu pengetahuan untuk kita apabila kita bekerja di lapangan, tuan-tuan dah tahu, dah pernah belajar benda ni, jadi kita terus boleh buat kerja dengan lebih elok dan lebih teliti lah nanti. Betul-betul. Ini kalau ada unit latihan negeri ke yang ada kat dalam kita punya webinar ni, kalau apa ni dia orang nak buat kursus, boleh ajak je apa ni ibu pejabat kita willing je untuk pergi. Okey. Kat negeri mana-mana pun kita pergilah. Betul. Jadi kat sini kita ada satu komen ni, betul tuan, pegawai lapangan sering dipersalahkan kerana melepaskan dagangan tanpa semakan yang teliti. Kebiasaannya dari bahagian lain yang mengatakan pegawai penaksir culang. Gitu. Ini sesi luar rasa, jadi saya gitulah, kita faham lagi tu, tapi kita pun betul lah. Apa pandangan orang pada kita tu pun betul juga. Apa yang kita rasa tu pun betul juga. So saya pun tak ada nak komen further pasal benda tu. Betul. Okay. Dia pengalaman di tempat kerja tu orang tersebut je tahu macam mana. Jadi kita kena sama-sama memahami apa sebenarnya yang berlaku di tempat tersebut. Tapi kita tak nak sentiasa beri alasan kalau berlaku terlepas ke apa barang tersebut lah. Okey. Terima kasih puan ada beri pandangan tu. Ni lagi satu ni, tuan, jika ada kes study yang pernah untuk STA sebagai rujukan sebagai kejayaan custom Malaysia, ada tak tuan? Ada tuan. Ada kes. Bahagian pencegahan kita ada dapat kes, a few. Tapi ada satu yang dah peringkat bawa ke mahkamah. Itu dah berjaya dibawa, dipertuduhkan. Sebab itu pencegahan punya kes saya tak boleh nak share, dan ada few lagi yang masih lagi kita orang kata masih dalam proses untuk kita bawa ke mahkamah lah. Elok juga nanti bila dah saya cuba dapatkan daripada bahagian pencegahan, kalau kita boleh share supaya pegawai-pegawai kat lapangan ni dia tahu modus operandi dia tu apa. Betul. Dia barang apa yang ada kan. Preventif lah kita pun ada lakukan pencegahan awal. Okey, ni lagi satu soalan tuan. Kita teruskan lagi soalan ya tuan, boleh? Boleh. Okey, Assalamualaikum tuan. Maaf. Aku tengok jamnya ni, bila nak habis? Okey. Kita ni habis kita nak menutup nanti ni lah. Okey, Assalamualaikum tuan. Maaf bertanya, jika tahun ini kita nak buat kursus STA kepada pegawai, masih sempat ke tuan? Itu tuan-tuan kena tanya Akmal ni. Dia ada bajet. Akmal ada, kadang-kadang Kak Akmal ada buat kursus ad hoc kan. Saya tak tahulah macam mana. Itu Akmal lah boleh bagi jawapan. Mungkin kalau untuk kursus kita akan tengok balik lepas saja. Dua pun dah hujung tahun ni. Tengok balik lah. Kita akan berbincang balik. Iqbal, mana nak cekau je duit kan? Itulah dah hujung tahun ni.
Tapi kalau negeri ada inisiatif sendiri, macam saya kata tadi, dia nak panggil kita dalam 1 jam, 2 jam boleh je, tak ada masalah. Kita pergilah. Betul, boleh. Nanti kita akan bincang nanti. Okey. Ada lagi tak soalan-soalan lagi daripada para peserta webinar kita? Ada lagi tak? Okey. Kalau tak ada, saya ingat Habis dah tuan. okey. Baik, okey. Sebelum kita tamatkan, saya mohon semua yang ada 342 viewer 342 untuk mengisi borang penilaian sebagai orang kata untuk penambahbaikan pihak kami untuk meneruskan lagi webinar. Sebab kitanya webinar ni saya difahamkan ada banyak lagi tajuk-tajuk yang kita akan bincangkan dan akan kupaskan lagi bersama dengan penceramah-penceramah yang akan datang nanti. Jadi saya mohon semua para peserta webinar untuk mengisi borang penilaian dalam link yang telah disediakan di ruangan Q&A. Kita bagi tuan-tuan 5 minit. Dan sebagai penutupnya, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan penceramah kita tadi, Tuan Ayub bin Ali, dan dibantu oleh Puan Syahidah binti Syuib di atas perkongsian pada pagi tadi ataupun pagi ini. Terima kasih juga kepada pengurusan tertinggi JKDM, pengurusan tertinggi Akmal, terima kasih Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Akmal, terima kasih juga Jabatan ICT serta Barisan Urustia yang berada di dalam kita punya konti ni atas membantu saya dan semuanya untuk melancarkan lagi webinar kita pada pagi ini. Dan tak lupa kepada semua 345 kita tengok sekarang ni 345 yang ada, ucapan ribuan terima kasih kerana kesediaan tuan-tuan dan puan untuk bersama dengan saya sehingga ke jam 11.09 jam ni. Sekali lagi saya ingin mohon tuan-tuan dan puan untuk mengisi borang penilaian. Penilaian telah disediakan. Itu saja dari saya. Moderator anda pada pagi ini, Muhammad Iqbal bin Salim. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak elok tu daripada saya sendiri. Sehingga berjumpa lagi di lain webinar. Saya sudahi dengan pantun, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup webinar dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.